Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 14 akan membentangkan tajuk etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Kini, internet banyak mempengaruhi corak kehidupan masyarakat. Masyarakat kita sering menggambarkan emosi dan sikap individu melalui internet. Oleh itu, para pengguna perlu mengenali dan mengamalkan adab berkomunikasi dalam internet. Kerana nilai komunikasi dalam internet, terutama sekali di dalam media sosial, seakan-akan terhakis dengan kekurangan adab yang betul. Di slide ini, anda dapat melihat beberapa contoh masalah etika yang sering berlaku di media sosial. Peraturan pertama dalam menggunakan ICT adalah kita kena ingat kita berkomunikasi sesama manusia. Kita perlulah lakukan sesuatu perkara yang kita ingin orang lain buat kepada kita. Kerana semua manusia mempunyai perasaan. Platform komunikasi di media sosial kebanyakannya hanya berbentuk tulisan. Sebab itu, setiap pernyataan kita mudah disalah tafsir. Ingat, pihak yang kita sedang berhubung dengan kita juga adalah manusia yang turut mempunyai perasaan. Peraturan yang kedua adalah kita perlulah mengikuti piawai kelakuan online seperti anda lakukan dalam kehidupan. Antara contohnya adalah yang pertama, kita perlulah beradab ketika berkata. Kita perlu menggunakan perkataan yang manis dan elok. Yang kedua adalah kita perlu jujur. Kita perlu tulis dan sebarkan informasi yang benar sahaja. Jangan sebarkan berita yang palsu. Dan yang ketiga adalah kita perlu hormat pandangan orang lain. Dunia cyber membenarkan kita untuk berkongsi pendapat. Jadi, kita haruslah berlapang dada dalam menerima pendapat orang lain. Dan yang keempat adalah jangan menghina. Menghina orang lain hanya akan membawa keburukan kepada diri kita dan akan mencetuskan perbalahan. Dan yang terakhir adalah kita perlulah merendah diri. Apabila menggunakan media sosial, bercakaplah dengan rendah hati. Ingatlah, seperti mana kita berkomunikasi di dunia nyata, begitulah juga kita berkomunikasi di alam maya. Aturan ketiga adalah kita perlu ketahui di mana anda berada di dunia cyber. Kita perlu memerhatikan keadaan sekeliling bagi mengelakkan salah faham dan ketidakselesaan orang lain. Kerana adab internet berbeza dari platform ke platform. Ada sesuatu perlakuan boleh diterima di satu kawasan tetapi ia sangat kurang sopan dalam kawasan yang lain. Misalnya, dalam kebanyakan kumpulan perbincangan di Facebook, ia berlainan pula dengan kumpulan di Twitter. Oleh itu, adab internet berbeza di tempat yang berlainan. Penting mengenal pasti di mana anda berada. Perhatikan sekeliling sebelum terbabit. Apabila anda memasuki platform tertentu dalam dunia cyber seperti kumpulan WhatsApp yang baru dikenali, sila perhatikan sebentar. Habiskan sedikit masa memerhatikan perbualan atau membaca arsip yang ada, kemudian dapatkan suasana dari pengguna yang biasa dalam platform berkenaan. Peraturan keempat adalah hormati masa orang lain. Satu adab yang elok sekiranya anda bertanggungjawab ke atas masa yang diluangkan oleh pihak lain tidak membazir begitu saja. Kemudahan ICT patut digunakan dengan hemat dan cermat tanpa perlu menyinggung perasaan mana-mana pihak yang hanya cuba mengikuti isu berita yang hangat dibincangkan di ruang komen. Sifat perbualan secara terbuka memberitahu supaya jagalah pertuturan, bahasa, kesopanan dan maruah dalam diri kita supaya tidak mudah tercalar dan tercemar disebabkan kita membazir masa pengguna yang lain dan juga diri kita dalam berhujah berkenaan perkara yang tiada hala tuju dan kurang berhemat. Tak senonoh juga kita dengan niat yang jahat hendak menjatuhkan dan mengaibkan kehormatan mereka sehingga mereka berasa takut akibat menerima terlalu banyak ugutan bunuh dan pemerasan daripada sikap tidak bertanggungjawab dalam menyalahi penggunaan masa kita di alam cyber melakukan aktiviti jenayah. Kemudahan melalui ICT sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Gejala utama yang selalu dikaitkan rapat
pencapaian akademik dan akhir sekali adalah cyberbully. Cyberbully. Kes buli cyber tidak hanya dilakukan oleh golongan belia sahaja, malahan ia turut membabitkan orang dewasa. Walaupun cyberbully kelihatan tidak meninggalkan kesan fizikal, gejala ini lebih berbahaya dan mengancam kesihatan mental bangsa. Ini kerana cyberbully boleh dilakukan berulang kali dan beramai-ramai, semudah menaik di hujung jari. Cyberbully juga kadang-kadang melibatkan ugutan yang seperti keganasan fizikal dan seksual. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama menumpukan perhatian kepada pengguna beretika ICT supaya ia tidak memberi kesan buruk kepada diri kita dan juga pengguna lain. Sekian, terima kasih.